أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وأن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. وكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. صدق الله العظيم. وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, segala puji-puja bagi Allah Ta'ala, bagi Jumaat Sayyidul Ayyam, penghulu bagi segala hari-hari. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, Ramadan ila Ramadan, Jum'ah ila Jum'ah, Umrah ila Umrah, kafarah lima bainahuma. Di antara bulan Ramadan dengan bulan Ramadan, Jumaat sampai Jumaat, Umrah sampai Umrah, jadi kifarat, menghapuskan dosa bagi yang iaitu dosa di antara kedua. Jadi alhamdulillah kita ada hari Jumaat. Hari Jumaat ni banyak kelebihan dia. Pertamanya kerana hari Jumaat ni Sayyidul Ayyam. Dan kelebihan hari Jumaatnya di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Man mata yaumal jum'ati aw lailataha." Siapa mati hari Jumaat atau malam Jumaat, waqahu Allah, Tuhan jauhkan dia min azabil qabri, daripada azab kubur.
Nah, karena apa? Karena hari Jumaat ni lah hari yang Allah Ta'ala jadikan Nabi Adam. Hari Jumaat lah hari yang wafat Nabi Adam. Dan hari Jumaat lah hari yang mati semua dan hidup semua. Sebab tu kita ada hari Jumaat. Alhamdulillah. InsyaAllah kita tengok ayat yang ke-38 daripada suratul Hajj. Allah Subhanahu wa taala firman, Inna Allah yudafi'u 'anil ladzina amanu inna Allah la yuhibbu kulla khawanin kafur. Artinya sesungguhnya Allah membela akan orang-orang yang beriman. Jadi setelah Allah Ta'ala menerangkan tentang perbuatan jahat kaum kafir musyrik yang menyekat orang ramai daripada memeluk Islam dan daripada masuk ke Mekah, dan kemudian menerangkan perihal ibadat haji dan faedahnya, lalu diterangkan dalam ayat ini dan ayat-ayat berikutan bahawa orang-orang yang beriman akan mendapat pertolongan Allah Azza wa Jal untuk mengalahkan musuh-musuh Islam yang menceroboh. Jadi Allah Subhanahu wa taala dah Tuhan akan tolak. Nah, dan Tuhan akan membela, tolak segala benda dah yang apa ni, Tuhan tolaklah benda-benda orang niat tak molek terhadap orang Islam saat ni. Dan Tuhan bela orang-orang beriman, kerana Allah Subhanahu wa taala sebut orang Tuhan bersama orang beriman kan. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Hendaklah kamu ketahui bahawa Tuhan bersama orang bertakwa, orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita tak tahu kata apa ni. Cuma adalah syarat-syarat dia. Syarat-syarat Tuhan nak tolong orang beriman saat ni. Syarat-syarat dia di antaranya iaitu kena beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala firman, kullan yusibana, katakanlah tak akan kena kami, illa ma kataballahu lana, maka apa hak Tuhan telah tanda bagi kami, huwa maulana, Tuhanlah cara kami, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, maka hendaklah kamu tawakal di atas Allah Subhanahu wa taala, gantung dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kena beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kena tolong Tuhan. Intang surullah, kalau kamu tolong Tuhan, yang surkum, Tuhan akan tolong kamu. Dan kena tatbik, kena turut perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Kena turut perintah Allah, turut syariat Tuhan, hukum Tuhan, baru Tuhan tolong. Kita tengok supaya negeri-negeri. Lainnya tengok di Afghanistan ni, dia tak ada peduli pada siapa. Dok buat cara dia, orang panggil tak kira nak tatbik syariat Islam. Maka kes sekalinya lah ni sik tekik dia molek 5 tahun baru kalau dipegang oleh Taliban. Sik tekik dia tu naik 4.5
baru ni banyak naik. Lepas ada tu pula subuh pak mana banyak buah-buah apa semua Tuhan buka. Kerana itu syiar Allah Subhanahu wa taala. Dan negeri-negeri orang panggil hak mereka saat ni tu bergantung dengan Tuhan. Setiap kali mereka buat ijtihad kata nak turut hukum Tuhan, maka Tuhan akan buka jalan. Kita tengok negeri-negeri Islam nak turut hukum Tuhan, walau tidak sepenuhnya, maka Tuhan akan buka. Tuhan akan tolak benda-benda tak molek nak berlaku bila seorang saat itu beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tengok pertahanan seperti Erdogan, Tayyip Erdogan kau masa orang Parti Wak 2016. Maka Parti Wak tak berjaya. Tuhan jaga bagi. Kerana dia iaitu orang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu boleh ada dia mau tanya, Palestin lagu mana? Palestin. Palestin ni kan Tuhan tak tolong lagi. Jadi orang panggil Palestin ni kena boleh adakah kita kata Tuhan tak tolong? Tuhan tolong. Tuhan tolong. Tapi orang panggil orang dalam Palestin sendiri tu pun banyak lagi hak tak ada nak turut perintah ada nak turut, orang tak ada nak turut agama banyak lagi sebelah balik ni West Bank apa semua. Dan kita tengok orang Arab sendiri banyak Tuhan wi dengan kemampuan saja tak setulung. Saja tak setulung. Lepas tu ada hikmah Allah SWT lain lagi lah. Kerana apa ni adalah hikmah lagi sehingga ada sebut orang panggil Tuhan ada sebut bahawa akan berlaku iaitu la tazal ta'ifatun min ummati zahirin 'ala al-haq ala al-haq zahirin wa li'aduwihim qahirin, iaitu masih tetap di antara umatku saat itu zahir timur di atas kebenaran, tak boleh paksa seteru mereka itu. La yadurruhum man man khazalahum, tak mudarat akan mereka itu oleh orang yang duk buat nyanyo atau tetap doli pada mereka itu. Hatta ya'ti amrullah, sehingga siapa perintah Tuhan ke pagi. Dan sahabat tanya di mana mereka itu. Qala Nabi kata fi aknaf Baitul Maqdis. Fi Baitul Maqdis, di Baitul Maqdis, aknaf Baitul Maqdis, dan tepi-tepi Baitul Maqdis. Maka itu kepanggil ada hikmah Allah SWT. Tu. Jadi sebenarnya Tuhan sebut sini, Inna Allah yudafi'u 'anil ladzina amanu. Sesungguhnya Allah Ta'ala yudafi'. Itu bela. Tuhan bela orang-orang beriman. Tuhan bela. Allah Subhanahu wa taala sebut, Inna waliyallahu alladhi nazzala al-kitab. Sesungguhnya wali aku tu. Wali ni asal nak pupuk krong panggil dia. Jadi juduk jaga kita saat ni, juduk jaga kita saat ni. Itu ialah Tuhan yang menurunkan kitab. Tuhan Allah yang turun kitab. Wa huwa tawalla salihin, dan Tuhan tawalla. Tuhan uruskan. Dan Tuhan jaga orang-orang soleh, orang-orang berjuruh, orang-orang molek saat itu. Tu di antaranya lah. Dan kalau kita tengok dalam tafsir,
Dan kadang-kadang saat itu Tuhan nak uji orang panggil dah. Tuhan nak uji pun ada juga. Bila Tuhan nak uji saat ni satu ummah. Ha, ha, Tuhan nak uji sebab Tuhan nak uji orang Palestin. Maka Tuhan ujilah orang Palestin saat itu. Nak supaya nak uji saat itu bukan uji orang Palestin saja. Uji orang Palestin dan uji juga orang-orang Arab. Sebab tu lepas tu pula orang panggil benda yang duk berlaku ni baru sahaja 2, 3, 40 tahun sahaja. Baru lagi lah kalau kira agak. Maka Tuhan dia nak tengok. Sebab banyak ayat-ayat Tuhan turun ke nak tunjuk siapa orang yang nak tengok atas siapa orang nak bela sungguh. Tu ada juga. Sebab tu dalam tafsir As-Sa'di ayat ni kata hadza ikhbarun. Ini Tuhan nak royak wa wa'dun janji bisyarah min Allah, berita baik daripada Tuhan. Lil ladzina amanu bagi orang beriman. Adallah wasa Tuhan. Allah SWT yudafi'u Tuhan bela dan Tuhan tolak anhum daripada orang beriman kulla makruhin tiap-tiap perkara hak tidak diingini, perkara tak molek lah. Wa yadfa'u anhum kulla syarr dan Tuhan tolak daripada mereka itu tiap-tiap benda tak molek. Bisa babi imanihim dengan sebab iman mereka Tuhan tolak tu min syarril kuffar daripada kejahatan orang kafir. Wa syarri waswasati syaitan dan kejahatan waswas syaitan. Wa syururi anfusihim dan kejahatan diri mereka itu. Wa sayyiatihim dan benda-benda tak molek daripada amal-amal mereka itu. Wa yahmilu anhum 'inda nuzulil makarih dan Tuhan nak tanggung daripada mereka ketika turun benda tak molek ma la yatahammalun. Bagi mereka itu tidak mampu nak tanggung, panggil fayukhaffifu anhum ghayat at-takhfif. Maka Tuhan ringankan dengan seringan-ringannya. Tuhan tak ada berat dah lah. Kullu mu'min, tiap-tiap orang beriman lahu min hadhil mudafa'ah wal fadilah. Tiap-tiap orang beriman saat itu bagi mereka itu al-mudafa'ah. Mudafa'ah ni iaitu bela, pembelaan wal fadilah, kelebihan bihasabi imanihi, mengikut iman mereka itu. Tu kalau kita ni betul-betul orang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Tuhan akan jaga kita. Tuhan akan jaga kita. Tapi di sebaliknya kalau kita tak beriman kok, maka Tuhan tak jaga kita lah. Itu makna inna Allah yudafi'u 'anil ladzina amanu inna Allah la yuhibbu kulla khawanin kafur. Dan orang panggil benda-benda sebenarnya orang Islam ni Tuhan tolongnya banyak dah masa hari itu. Kita tengok masa hari itu dalam sejarah ni. Orang Islam ni perang benar semua. Raib. Kau masa tak kira masa Nabi SAW dan masa Khulafa' Ar-Rasyidin dan masa Kerajaan Umayyah dan Abbasiyah. Jadi orang Islam ni tu boleh tuhawi kekuasaan di atas dunia, tamkin orang panggil lama dan mengatas dunia tu lama. Tapi bila orang Islam tu tinggal agama
maka Tuhan tukar orang lain lah. Nah, sebab itulah Sayyidina Umar dah ada kata bagi satu kata yang masyhur, ya tamahma talabna al-izza bi ghairi ma azzana Allah. Kalau kita duk cari kemuliaan, kehebatan, kekuasaan, kita sebagai orang Islam bukan dengan Islam, azallana Allah, Tuhan kamu hinakan kita. Dah Tuhan pilih dah kita, wajtabakum, Tuhan telah pilih kita dah. Dan kita Tuhan pilih iman wi kita dah, kita tak say ya ayyuhallazina amanu, orang-orang beriman, mayartadda minkum an dinihi, siapa yang murtad di antara kamu daripada agama, fasawfa ya'tillahu biqaumin, maka Tuhan akan datangkan dengan satu kaum yuhibbuhum, Tuhan kasih mereka itu yuhibbunah, dan mereka itu kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Azillatin 'alal mu'minin, a'izzatin 'alal kafirin, yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata la'im, dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha' wallahu wasi'un 'alim. Kalau ada orang hak murtad tak sah pada agama, maka Tuhan akan tukar orang lain pula. Tuhan akan tukar orang lain pula lah. Kalau kita tak sah kak. Sebab tu, tengok. Kata kita ni setara mana. Kita percaya pada Allah Subhanahu Wa Taala tu setara mana. Kalaulah kita yakin semua pada Allah Subhanahu Wa Taala, beriman pada Allah, Tuhan akan bela kita. Peristiwa-peristiwa sejarah tu banyak menunjuk bahawa orang Islam hari itu Tuhan bela, Tuhan jaga. Inna Allah la yuhibbu kulla khawanin kafur. Sesungguhnya Allah tidak suka pada tiap-tiap seorang yang khianat lagi tidak bersyukur. Orang khianat, Tuhan tak suka orang khianat. Sebab itulah ada sepatah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah ayatul munafiqin salatah. Tanda orang munafik ni 3 perkara. Satu, idza haddasa, apabila kecek, kadzaba, yabah, bila kecek yabah. Wa idza wa'ada akhlafa, bila dia janji dia khilaf. Itu dia tak turut janji dia. Wa idza tumina khana, apabila orang taruh amanah, khana, dia khianat pula. Tu khianat makna tidak amanah. Sebab Tuhan tak suka orang hak tidak amanah, khain. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sebut, ya ayyuhalladzina amanu la takhunu Allah wa rasulahu. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunu Allah wa rasulahu. Jangan khianat Allah dan Rasul, wa takhunu amanatikum. Dan kamu khianat amanah-amanah kamu. Wa antum ta'lamun, sedang kamu tahu. Sebab tu pada ayat ni dah sebut dalam tafsir Sa'di, kata inna Allah la yuhibbu kulla khawanin, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak suka pada orang khianat, ay khainin fi amanatihi allati, iaitu tak suka pada orang khianat pada amanah allati hammalahu Allah, Tuhan telah jadikan dia saat itu tanggung amanah iyaha, wa yabkhas huquq Allah wa yakunuha. Dia tidak tunai hak-hak Allah dan dia khianat, wa yakunul khalqa, dan dia khianat ke makhluk. Tu lagu mana? Khianat ay khawanin fi amanatillah, khianat pada amanah Allah. Kafurun li ni'mat, tidak kufur dengan nikmat. Abdullah bin Abbas kata khanullah, mereka itu khianat saat itu, wa ja'alu ma'ahu syarikan, mereka jadikan serta Tuhan ada syarik, ada sekutu panggil. Wa kafaru ni'amah, dan mereka kufur nikmat-nikmat Tuhan.
Nah, qala Zajjaj, kata Zajjaj orang khianat itu apa? Man taqarraba ilal asnam. Orang hak mendekatkan kepada berhala bizabi hati dengan sembelih. Wa dzakara 'alaiha isman, dan dia sebut nama ghairallah selain pada Allah. Fa huwa khawanun kafur. Maka itu orang hak khianat, hak yang kufur dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah. Dalam tafsir Al-Wasit, qala Al-Fakhr Razi, berkata Imam Fakhr Razi, i'lam, ketahui olehmu itu, annahu tabaraka ta'ala, wa Allah ta'ala lamma bayyana, tatkala Tuhan terangkan, ma yalzamu, bagi wajib fil hajj, pada haji wa manasikih, dan perkara-perkara hak sakut dengan amal-amal haji, wa ma fih, dan barang yang ada padanya min manafi'id dunya, nah, daripada perkara-perkara manfaat di dunia wal akhirah dan akhirat. Wa ma kana min saddil kuffari anhu, dan barang yang ada dari kerana sekat orang kafir daripadanya. Nah, atba'a dzalika, tu ikut demikian bibayani ma yuzilus sadda, iaitu barang yang Tuhan menerangkan barang nak menghilangkan sekat orang kafir saat ni. Lagu mana wa yu'minu ma'hu tamakkuna minal hajj, Tuhan memberi keamanan, mampu buat mengerja, boleh buat haji lah. Wa qala ta'ala, maka Allah Ta'ala firman, innallaha, sungguhnya Allah, yudafi'u anil ladzina amanu, Tuhan bela daripada orang beriman. Laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqq, latadkhulunna al-masjidal haram insyaallah aminin muhalliqina ru'usakum muqassirin wa muqassirin la takhafun fa'alima ma fi qulubihim fa'azzala as-sakinata 'alaihim. Apa ni Tuhan sebut apa ni, laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqq, atadkhulunna al masjidal haram insyaallah aminin muhallikina ru'usakum wa muqassirin la takhafun fa'alima ma lam ta'lamu faja'ala min ba'di dzalika fathan qariba. Tuhan sebut Nabi sallallahu alaihi wasallam percaya Tuhan telah membenarlah akan rasulnya akan ru'ya bil haq, nampak mimpi dengan perkara yang benar. Sesungguhnya kamu akan masuk masjid haram insyaallah aminin, dalam keadaan aman, muhallikin, cukup ru'usakum, kepala muqassirin, dan guting, la takhafu, tak takut, fa'alima ma lam ta'lamu, Tuhan tahu barang kamu tak lamu, faja'ala min duni dzalik fathan qariba, maka Tuhan jadi min duni dzalika fathan qariba, akan fathan qariba, pembukaan Mekah ni. Sebab tu akhir sekalinya masa Nabi sallallahu alaihi wasallam mari nak buat umrah saat itu, mereka sekat tak boleh masuk. Akhir sekalinya duk harpan itu saya buka boleh masuk. Inilah ayat tu Tuhan jaga, Tuhan bela orang-orang beriman saat ni. Inna Allah la yuhibbu kulla kawanin kafur, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak suka orang kawanin, orang khianat, kafurin, orang yang kufur nikmat Allah SWT. Udhina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu. Udhina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu. Diizinkan berperang bagi orang-orang Islam yang diperangi oleh golongan penceroboh.
Kerana sesungguhnya mereka telah dianiayai. Dan sesungguhnya Allah amat berkuasa untuk menolong mereka mencapai kemenangan. Ayat ni dah jadi Nabi SAW duduk Mekah. Bila duduk Mekah ni kena ujian macam-macam lah. Nah, ada sebut dalam ayat Allah Subhanahu Wa Taala sebut la tahsab apa ni dah Tuhan dah sebut iaitu am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ah mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Kah masa duk Mekah tu 13 tahun. Sehingga ada tu ayatnya, atau kamu duk sangka bahawa kamu akan masuk syurga. Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Sedangkan tidak kena kamu tu seumpama orang-orang yang dulu daripada kamu, massathumul ba'sa, yang dikenakan mereka itu susah, wadharra, sakit, wazulzilu, dan digoyangkan hatta yaqula ar-rasul, hingga berkata Rasul, walladzina amanu ma'ah, dan orang-orang beriman bersamanya, mata nasrullah, bila masa Tuhan nak tolong, ala inna nasrullahi qarib, jaga-jaga sungguhnya pertolongan Tuhan itu dekat, hampir dekat dah. Nak apa? Kau masa tu duduk di Mekah 13 tahun, tak ada buat apa. Maka bila mari duduk di Madinah setahun, orang kafir pun hijrah dah ni, ambil barang, ambil kapal di Mekah ni, rumah orang dia mau tinggal tu. Maka kes sekalinya Allah Subhanahu Wa Taala izin perang berlakunya perang Badar. Tu. Sebab tu qala al-mufassirun, berkata ulama-ulama tafsir, kana musyriku ahli Makkah, adalah kafir musyrik Mekah ni, yu'dzuna ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka menyakiti sahabat Nabi. Fala yazalun mahzunin min baini madrub wa masjuj. Mereka duk sedih dari di antara kena godeh, sakit, kena duk buat macam-macam lah. Wa yashkuna dhalika ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengadu Nabi lah. Wa yaqulu lahum, maka Tuhan Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda mereka itu, isbiru, anaklah sabar, fa inni lam umar bil qital, aku tidak disuruhkan perang, hatta hajara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hingga Nabi hijrah kepada Madinah. Fa anzalallahu azza wa jalla hazihil ayah, maka Tuhan pun turun ini ayat, wa hiya awwalu ayatin adzinallahu fiha bil qital, itu awal-awal ayat Tuhan izin perang. Fa nazalat hadhil ayah bil Madinah, itu ayat ni Madinah. InsyaAllah dah pakat cerah, pakat cerah. Wa qala Mujahid, berkata Mujahid, nazalat hadhil ayah, turun ayat ni fi qaumin, pada satu kaum, bi a'yanihim, dengan diri-diri mereka itu, kharaju, mereka itu tubik, muhajirin hijrah min Makkah, daripada Mekah ilal Madinah, kepada Madinah. Fakanu yumna'un fa'adhina Allah lahum fi qital kuffar ladhina min al-hijrah. Kata Mujahid itu, mereka ditahan. Maka Tuhan izin mereka perang. Orang duk larang mereka itu pada hijrah tu. Bi annahum zulimu, dengan sebab mereka itu dizalim.
Tu. Jadi perai orang Islam ni, kita kena faham lah kata perai orang Islam ni bukan perai nak pergi serai demo. Pertamanya perai ni kerana difa'anin nafs. Iaitu untuk nak mempertahankan daripada diri, sebab demo duk buat kita. Kita ada buat demo. Yang kedua ni difa'anin din. Nak mempertahankan kepada agama. Jadi dua tu tak ada. Kita tak ada nak pergi dengan siapa. Sebab itulah dalam tafsir Ibn Katsir, qala al-Ufi an Ibn Abbas, berkata Ufi pada Ibn Abbas, nazalat, turun ayat ni fi Muhammadin, pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ashabi dan sahabat, hina ukhriju min Makkah, ketika dihalau keluar daripada Mekah. Wa qala ghairu wahidin minas salaf, dan berkata bukan seorang pada salaf, hadhihi, ini ni awwalu ayatin nazalat fil jihad, awal ayat tu pada bab jihad. Wastadalla bihadhil ayah, dan telah berdalil dengan ini ayat ba'duhum, setengah ulama tafsir, ala anna surata madaniyah, dia atas bahasa surah ni madaniyah, turun Madinah. Ya, surah ni ya ada dua. Pertama surah Makkiyah, yang dua Madaniyah. Tapi banyak ulama tafsir, ulama ulumul Quran memberi takrif bahawa surah Makkiyah ialah ma nazala qabla al-hijrah. Surah Makkiyah tu bagi hak turun sebelum hijrah. Wal Madaniyah, surah Madaniyah tu nazalat, ma nazala ba'da al-hijrah. Bagi hak turun selepas ada hijrah, bagi surah Madani. Sebab tu turun ayat ni turun Madinah. Ulama berkata bahawa ayat surah ni surah Madaniyah. Dan ada pula riwayat an Ibn Abbas, daripada Abdullah bin Abbas qala, berkata, lamma ukhrijan Nabi sallallahu alaihi wasallam min Makkah, kalau dikeluarkan Nabi, dihalau keluar Nabi sallallahu alaihi wasallam pada Mekah, qala Abu Bakr, berkata Abu Bakar, akhraju nabiyahum, mereka itu mengeluarkan Nabi mereka. Hamba Nabi. Salah itu Nabi, Sayyidina Abu Bakar kata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. La yahlikunna. Dia kata inna lillahi supaya bala abang dia kan. Hamba Nabi ke mana? La yahlikunna. Mereka itu akan binasa. Qala Abbas, berkata Ibn Abbas, fa anallah fa anzalallahu azza wa jal, maka Tuhan turun ayat, uzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Turun ayat saat ini itulah. Dan ada sebuah tafsir Ibn Katsir. Kita tengoklah tafsir Ibn Katsir sikit. Tafsir Ibn Katsir, dia kata, wa inna ma syara Allah Ta'ala al-jihad fil waqtil al-yaqi bih. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah syariatkan jihad pada waktu yang paling layak dengannya. Li'annahum, karena bahasa mereka telah makan bi Makkah, tak kala adalah mereka di Mekah, kan al-musyrikun aktsara adadan. Kalau masa duduk Mekah tu, orang kafir musyrik tu banyak ramai pada orang Islam. Walau amaral muslimin, kalaulah Tuhan suruh orang Islam, wahum aqallu minal ashri, mereka kurang daripada 10, biqitalil baqin, dengan perang hak tinggal lagi, la syaqqa alaihim, saya susah di atas mereka itu. Oleh hadza, karena itu lamma baya ahlu Yathriba, tak kalau bai'ah oleh ahlu Yathrib, bagaimana Lailatul Aqabah, pada malam Lailatul Aqabah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa kanu nayifan 80, mereka 80 lebih pada masa itu. Qalu, mereka berkata, ya Rasulullah, mereka berkata, ala namilu ala ahli wadi, tukah duk bai'ah, adakah kita ala namil, adakah kita
lepah piyah panggil ala ahli wadi ya'nun mereka nak ahla mina ke layaliya min mina fanaktuluhum. Nah, kita ramai 18 lebih ni kita duduk pas belah tunggu. Lepas tu kita perang, terserang puak-puak duduk di Mina kafir musyrik. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, inni lam umar bihadza. Aku tak ada suruh. Lagu tu tak ada suruh. Nah, falamma bagha al-musyrikun, tak kala zalim karut oleh kafir musyrikin, wa akhrajun nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka mengeluarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam min baini adhhurihim. Nah, di antara mereka buah wa hamu biqatlih, mereka bakal nak bunuh Nabi, wa syarradu ashabah syarr mudrin. Nah, wa syarradu ashabah, dan mereka itu hammak sahabat. Fadhaba minhum ta'ifatun ila al-Habasyah, maka ada di antara mereka itu lari ke Habasyah, wa akharun, dan ada lagi ilal Madinah pada Madinah. Falamma istaqarru bil Madinah, tak kalau mereka duduk lama tetap di Madinah, wafahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, wa wafahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun hidup situ, wa tamau alaih, dan mereka kat beri pun Nabi, wa qaumi nasrih, mereka bakat tolong Nabi kak, wa sarat lahum daru Islam, dan jadilah Madinah tu darul Islam, negeri Islam lah. Wa ma'qalan, dan tempat yalja'una ilaihi, malaikat bakat duk berlindung kepadanya, syara Allah jihadal a'da. Jadi kata orang Islam bakat beripung Madinah tak ni kan, bakat jadi tempat beripung situ, tempat duk jaga situ juga, maka Tuhan pun izin perang untuk nak jaga mereka. Tu. Itu di antaranya. Sebab tu berlaku selepas datunya berlaku perang Badar saat ni tu. Bila berlaku perang Badar kok benar perang Badar saat ni. Tu mana udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu. Tengok. Pertamanya kerana gapo Tuhan suruh perang? Kerana bi annahum zulimu. Kerana mereka kena zalim. Kena buat nyanyi apa panggil. Kena buat nyanyi juga, buat nyanyi juga kafir musyrikin. Dan nak orang panggil ad-difa' lin nafs. Yang dua untuk nak jaga agama. Tu ialah. Wa inna Allah ala nasrihim laqadir, dan sungguhnya Allah amat berkuasa untuk menolong mereka mencapai kemenangan. Ya kata Nabi SAW, dan orang-orang Islam yang bersertanya bersama Nabi telah ditindas dengan kejam oleh kaum kafir musyrik di Mekah. Telah ditinah teruklah di Mekah saat ini kafir musyrik, sehingga baginda dan pengikut-pengikut terpaksa berhijrah pada Madinah. Tengok. Kena hijrah pergi Madinah. Kena. Tengok Tuhan sebut dalam Quran. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ah mata nasrullah ala nasrullahi qarib. Turun ayat. Tuhan tegur kata nak masuk syurga lagu mana? Tak ada kenapa sekarang lagi tu. Ada kenapa sekarang lagi, tak susah, tak apa, tak ada sakit, pola sekarang lagi. Mudah kena masuk syurga. Bodok tak lama ni tu. Pada masa tu pun teruk bercakap dah lu kira kak. Teruk bercakap dah. Tu. Sehingga terpaksa berhijrah kerana mereka wangpai nak bunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi duk tunggu nak hijrah tu lama. Sahabat-sahabat ni dah tubik sebulan dua dah. Nabi sallallahu alaihi wasallam tubik di awal Rabiul Awal. Sampai 12 Rabiul Awal di Madinah. Oleh kerana kaum kafir musyrik tidak putus-putus mengancam dan menceroboh.
Pak kafir musyrik ni sehingga pakak berhimpun di Darun Nadwah untuk nak pakak bunuh Nabi SAW. Maka baginda dan orang-orang Islam yang telah puas bersabar diizinkan Allah Ta'ala menghunuskan senjata menentang pencerobohan itu. Maka orang kafir musyrik ni tak ada bukti-bukti buat hanya orang Islam, maka akhir sekali Tuhan izinkan pergi tadi. Dah. Tu mana wa innallaha ala nasrihim laqadir. Sesungguhnya Allah Ta'ala di atas tolong mereka itu, menolong mereka mencapai kemenangan. Tuhan kuasa nak mereka itu benar. Semua tu kemenangan pada Allah SWT. Tuhan itu benar-benar kalah. Itu Tuhan belaka. Tak mesti. Tapi orang beriman ni, orang kafir ni duk takut kerana orang Islam ni dia tegah bagi kerana yakin dengan Allah SWT. Situlah. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. InsyaAllah kita bacanya tu dulu. Nak baca akidah pula tauhid. InsyaAllah. Kita nak mengajar tauhid. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mengajar akidah daripada kitab Akidah Islam, Iman, Hakikatnya, Pembatalannya. Itu kitab saya lah. Saya tulis. Tulis hipung baik pada orang belaka. Kita tak pan. Baik orang. Orang pan. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimah ni. Alhamdulillahilladzi yurin nas ala'ahu fil afaq wa ayati fi anfusihim hatta yatabayyana annahu al-haq. Wa huwa al-wahidul ahad, iaitu Allah ni al-wahid, al-ahad, Tuhan satu, al-ahad, al-wahid. Al-wahid ni kita dah beza di antara wahid dengan ahad. Allah Subhanahu wa taala sebut Qul innama ana basyarum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Kuasa Tuhanku ni satu saja. Tuhan so orang panggil. Tuhan sebut ke Innal ladzina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabuna anha hiwala قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. Semuanya aku ni, Nabi kata aku ni manusia seperti kamu juga, tapi diwahyukan kepadaku. Bahasanya Tuhan kamu itu ialah ilahu wahid, Tuhan ya, satu ya, Tuhan Tula, Tuhan satu saja. Tuhan satu, ya Tuhan satu saja. Maknanya kalau lagi itu al-ahad saat itu. Apa al-ahad tersebut? Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allahu ahad. Apa makna ahad? Neng dia. Tak serupa dengan siapa-siapa. Tunggal, orang panggil. Tunggal, satu, tak serupa siapa-siapa. Sebab tu beza. Tuhan kita, Tuhan satu saja. Tak ada. Bila sebut Tuhan ni,
Makna dia Tuhan esa. Dah. Serupa dengan orang lain tak? Tak serupa tak serupa. Tapi Tuhan esa. Tu beza ya. Tapi kata ahad, al-wahidul ahad, maknanya Tuhan satu, al-ahad nang dia. Tak serupa dengan siapa-siapa. Al-ahad. Tu mana ahad, beza dia. Dah, sebab tu Tuhan sebut qul huwallahu ahad. Tuhan tunggal satu, tak serupa siapa-siapa. Allahus samad, Tuhan ditumpuk oleh semua. Lam yalid, tak beranak. Sebab apa? Sebab nang dia kalau beranak serupa kita. Walam yulad, tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tak ada kufu, tak ada yang setara dengan Tuhan. Tu sebab kita kena beza di antara wahidul ahad. Al-fardus samad. Al-fardus samad. Lagi pula, dan ia Tuhan yang satu, lagi yang tunggal yang ditumpu padanya sahaja oleh sekalian makhluk. Itu mana al-fardu, satu saja, tunggal. As-samad ada ditumpu. Al-fardu ai istighna'uhu ta'ala amma siwah, terkaya Tuhan daripada yang lain daripadanya. Waftiqaru ma siwahu ilaih, dan berhajat yang lain kepadanya. As-samad maknanya ditumpu padanya oleh yang lain, semua berhajat oleh yang lain pada Allah Subhanahu wa taala. Allazi lam yalid, Tuhan yang tidak beranak. Kerana apa? Kerana kalau beranak ni serupa dengan kita. Sebab tu Allah Subhanahu wa taala sebutkan nafi Tuhan ada anak. Wa qalu ittakhadar rahmanu walada. Mereka berkata Tuhan Rahman menjadikan anak. Laqad ji'tum syai'an iddah. Sesungguhnya kamu telah berkata dengan satu perkata yang iddah, mungkaran, benar mungkar. Benar tak boleh terima. Apa pula ayat tak ada Tuhan ada anak, tak boleh. Kerana tak layak Tuhan ada anak. Sebab tu Allah SWT allazi lam yalid, tak beranak. Ini pun sepatu juga kita ambil ayat Quran masuk ke. Allazi lam yalid, tidak beranak. Walam yulad, tidak diperanakkan. Kalau Tuhan diperanak tu ada pak lah. Saya panggil lagu tu sebab boleh kita kena ngaji benda lagu ni kerana tengok kau masa Nabi Isa alaihissalam, wak Nasara ni pergi kata Nabi Isa nak Tuhan. Pergi kata Nabi Isa ni anak Tuhan. Waqab hok pesen nak pergi kata Tuhan ada anak ni banyak. Banyak. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Orang Yahudi kata Uzair anak Tuhan. Wa qalatin Nasara al-Masih ibnullah. Dan orang Nasara ni kata Nabi Isa anak Tuhan. Dzalika qauluhum bi afwahihim. Itu mereka dok kata je mulut mereka itu. Yudahi'una qaulal ladzina kafaru min qablu qatalahumullah anna yufakun. Mereka menserupakan dengan perkata-kata orang kafir dulu. Orang kafir dulu, tengok. Semua orang kafir ni. Akidah-akidah. Semua orang pergi Tuhan ada anak sepengah orang India. Kafir India ni pergi. Tuhan ada anak, ada kapal, ada bini. Semua orang kafir. Tuhan ada 2, 3, 4. Pergi Tuhan langit, Tuhan bumi, Tuhan air, Tuhan apa. Tuhan ribut, Tuhan angin. Ada macam-macam buat dia pergi. Tu sebab tu alat Islam ni tak ada benda tu. Semua saat ni tu kita pergi ada Tuhan. Satu sahaja. Ni buat kita semua insya-Allah dah pakat share banyak, insya-Allah. Sebab tu buku dok kata Tuhan ni, kata Tuhan ada anak ni banyak dah kami. Tu. Tak boleh
benda-benda lagu ni. Apa? Dah setengah nama tu Tuhan kuasa. Apa Tuhan tak boleh tak kuasa kan jadi anak. Tuhan kuasa. Dah. Ya orang panggil benda ni benda mustahil. Benda tak layak dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan tak buat. Tak layak dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh kita nak kata lagu tu. Supaya tu juga. Nah. Wa'lamu anna Allah ghaniyyun hamid. Ada sebut inna Allah ghaniyyun 'anil 'alamin. Tuhan Maha Kaya daripada segala makhluk. Sebab tu kita tidak sifat Tuhan saat ni tu ambil berhenti ambil apa kerana ada benda-benda tak layak dengan Allah. Kalau benda ni, kalulah Tuhan ambil berhenti tepat, mana Tuhan ada cupcake, ada apa, supaya kita. Dan benda supaya kita tak boleh, tak layak dengan Allah. Habis dah setengah-setengah tu kata, Tuhan, kacau dia ayat benda lagu tu. Nah, dia kata Quran ayat sendiri. Dalam Quran ada majaz, ada kias, ada apa semua kan. Tu mana lam yalid wa lam yulad, dan tidak diperanakkan, wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tak ada seorang yang setara dengan Tuhan. Kufu tu tak ada setara, hak sama dengan Allah. Sebab tu kita nafyu al-kam, kita tolak berbilang fil af'al, pada perbuatan tak ada. Bila sebut pada zat contohnya, ulama tafsir ada zat pada zat tu ni perkara semua. Satunya bukan tak ada Tuhan tak berbilang, maknanya bukan Tuhan ada dua orang ke tiga orang, bukan lagu tu. Dan Tuhan ni tak berbilang juga, makna tak berbilang juga iaitu Tuhan ni tidak berjirim berjisim. Kerana kalau Tuhan berjirim berjisim supaya kita bukan Tuhan sadak, jadi ada dua tiga, bukan ahad, bukan enam, dia udah lah. Tu. Dan yang keduanya pada as-sifat. Pada as-sifat tak ada yang lain pada Allah Taala yang bersifat sifat Tuhan. Tak ada. Pada makhluk hak ada kuasa, ada apa, itu kuasa, hak ada kuasa limpah. Hak tu heavy ya, pada dia tu pun limit. Dengan izin Allah SWT saja dia boleh buat. Dan sifat Tuhan ni, tu pun kodrat, bukan ada dua kodrat, tiga kodrat tu bagi pada sifat, pada al-af'al. Makna Tuhan lah beri kesan sahaja. Tak ada yang lain boleh beri kesan. Api menghangus, bisa buat luka, dan semua Allah Subhanahu Taala sahaja. Hak lain saat ni tu iaitu tak ada boleh memberi kesan, sama ada secara berkongsi atau suku-suku tak boleh. Mereka tu semata-mata muqaranah, mujarradah, semata-mata capku gitu ya. Aguan kalau bisa tajam kat masuk aku tu bang itu ada muqaranah, ada tu masuk. Benda ni kena berhenti. Sama ada jalan suku-suku memberi kesan bagi munfasil fil af'al, atau secara pakat berkongsi memberi bekas, maka itu nafyul kam al-muttasil fil af'al. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tak ada yang setara dengan Tuhan. Tak ada. Al-munfarid. Al-munfarid. Yang tunggal pada menciptakan segala makhluk, sekalian makhluk. Tuhan buat semua saat ni tu bil ijad. Ijad ni mengada, wal i'dam mentiadakan. Tu. Pada mengada dan mentiadakan. Pada ijad mengadakan benda dan mentiadakan benda. Semua tu Allah Taala belaka buat saat ni. Tu. Tuhan buat pada tak ada langsung. Sebab tu kita ni bila kita sebut kita tak ada ni, la khala wala mala. Tidak ada tempat kosong ni, dan tidak ada penuh. Dan
amakin atau tepat kita nampak berhenti luah Tuhan. Tuhan menciptakan. Wallahu a'lam lah. Lagu mana kita ni tak, kita pergi lagu tu je lah. Al-muttasifu bisifatil kamal. Tuhan bersifat dengan sifat-sifat sempurna. Sifat kesempurnaan. Semua sifat Tuhan tu sempurna. Sifat Tuhan ni amat banyak. Ada pun yang mau tuduh kata kita tu puak Asy'ari, dia kata akidah puak Asy'ariyah ni pergi Tuhan ada 7 sifat. Itu karut apa tuhmah tuduh saja. Semua kita pergi kata Tuhan bersifat dengan semua sifat kesempurnaan. Tapi hak kita ngaji, wajib ngaji 20 ni bukan kerana gapo, satunya dah mengikut Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti sebut dalam kitab Kubral Yakiniyat Al-Kauniyah bahawa dia masuk dah dalam 7 tu sifat-sifat yang lain. Dia masuk di bawah tu. Yang keduanya ada sifat-sifat yang boleh dipahamkan, tak ada kena mengaji pun ada. Supaya kita reti supaya Tuhan Rahim, pengasihani, rahmah. Kita faham rahmah. Nyanyi, sia belah. Kita reti benda tu, tak ada pelik panggil. Kita faham benda tu. Dah, ada pokok terak idradat ilmu hayat sama basar kalam, maka kita kena kena mengaji secara detail. Dan yang keduanya kerana sifat hak asas hak lain itu telah terkandung di bawahnya seperti al-qudrah kuasa, jabbar masuk di bawah dia, qahhar, al-qahr masuk di bawah dia, boleh faham kan panggil. Hak lain boleh faham di bawah tu, tak ada masalah perkara. Lepas tu pula yang ketiganya kita ngaji sifat 20 ni kerana 20 sifat ni hak segera, hak bila sebut kata Tuhan ni, orang tanya 20 ni, tanya 7 hak sah. Yang keempatnya kerana 7 sifat qadrat iradat ilmu hayat sama basar kalam ni. Hak ni kerana apa? Kerana hak ni duduk ada kita bagi. Juga kita ada. Sebab tu wajib juga kita kena ngaji. Itu tak boleh beza di antara hak kita dengan hak Tuhan. Tu. Al-munazzahu an sifatin naqsi, hak yang disucikan daripada segala sifat kekurangan. Sifat Tuhan sempurna, al-munazzah disucikan. Daripada segala sifat kekurangan. Semua dah sifat kekurangan itu tak layak dengan Allah SWT. Sifat kekurangan banyaklah. Sebab tu Tuhan tidak disifatkan dengan turun, gerak. Gerak ni makhluk. Kerana makhluk biasa bergerak, pergi mari, berjalan, pergi mari sana. Tuhan ni ada cara dia. Kerana ya Tuhan kita nak banding dengan kita tak boleh. Mai kira langsung. Tak ada hubungnya sikit habuk pun. Beza. Wa an kulli sifatin yakunu fiha ikhlal. Dan Tuhan Maha Kaya daripada suci daripada tiap-tiap sifat yang ada pada jedera. Habis kata. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya, dan selawat dan salam di atas asyrafil anbiya, Nabi di atas orang yang paling mulia di antara Nabi dan Rasul, iaitu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi wassalatu wassalam ni panggil jumlatun khabariyatun insya'iyatun, jumlatun khabariyatun lafzan, insya'iyatun ma'nan. Jadi jumlah ni jumlah kelimah ni maknanya kelimah ni jumlah ni jumlah khabariyah ni mudah nak cerita saja. Tapi sebenarnya makna doa. Wassalatu wassalamu Allahumma salli wa sallim ala asyrafil anbiya mursalin. Makna lagu tu. Dan as-salah, selawat ni. Selawat ni. Dan as-salah dia ada makna dia banyak. As-salawah min Allah. Selawat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dengan makna rahmah.
As-salah min Allah bermakna rahmah. Yang makna rahmah. Kita minta Tuhan rahmah. Nah, kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Makna kita. Makna rahmah. Nah, dan as-salah. As-salah minal malaikah. Selawat daripada Allah dengan makna rahmah dan makna maghfirah, makna keampun ni. Tuhan apung dan Tuhan rahmah. Dan selawat daripada malaikat dengan makna istighfar, yang makna minta ampun. Nah, kalau selawat daripada manusia ni pada kita biasa ke dengan makna doa, dengan makna doa. Dan selawat ni sangat digalak supaya kita banyak ke selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Subhanahu wa taala firman, "Innallah subhanallah wa malaikatahu," dan malaikat-malaikat yusalluna 'alan nabi, mereka selawat atas Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Maka hai orang beriman, hendaklah selawat dan salam di atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, hari Jumaat hari ini ada sebut Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, min afdali ayyamikum yaumul Jumaah. Di antara hari yang paling molek bagi kamu hari Jumaat. Fihi khuliqa Adamu. Pada hari Jumaat dicipta Nabi Adam. Fihi kubit. Pada hari Jumaat diwafatkan. Fihi saqah. An-nafqah. Pada hari Jumaat juga susunan sangkala. Fihi an-nafqah as-saqah. Pada hari Jumaat juga mati semua. La taqumus sa'ila fihi. Tak berlaku kiamat mereka hari Jumaat. Pada mereka hari Jumaat, Nabi kata aksiru minas salati alayya, hendaklah banyak selawat di atas aku, fa innaha alayya ma'rudah, maka sungguhnya ditunjuk fulan bin fulan, iaitu orang bin tu, anak orang tu yang selawat di atas aku. Kalau orang tu selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab tu kita kena banyak selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuhan wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya. Salawat salam nazilah turun di atas orang paling mulia di antara Nabi Mursalin dan Mursalin dan Rasul, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala alihi, data ahli. Ahli ini lugatun minal ahli, satu lugah pada ahli. Wala ahli, ala ahli mana ahli. Ahli keluarga Nabi wa sahbi ajma'in, dan sahabat Nabi semua. Jadi keluarga Nabi ini, kita disuruh supaya kita kasih pada Nabi dan keluarga Nabi. Sebab Nabi SAW sudah Nabi ta'adibu awladakum, latihlah anak kamu ala thalathi kisal, di atas 3 perkara. Pertamanya ala hubbi Rasulillah, di atas kasih Nabi SAW, wa ala hubbi ahli itratih, di atas kasih keluarga Nabi, wa ala hubbi tilawatil Quran, dan di atas kasih Quran. Kasih baca Quran. Sebab tu ahli Nabi, keluarga Nabi. Tuhan mulia ke? Keluarga Nabi saat itu. Innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal bait wa tahirukum tatahira. Tuhan nak uai benda-benda tak molek daripada ahlul bait. Ahlul bait hanya cuci bersih dan jadi orang yang disanjung. Wa sahbihi, dan sahabat ni, sahbi jamak pada sahib, sahabat, sahbihi ajma'in. Sahabat ni siapa? Sahabat orang beriman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sempat berjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mati dalam iman. Ada 3 syarat dia. Nak boleh panggil sahabat. Kalulah orang tak beriman tidak panggil ke sahabat juga. Itu makna wasahbi ajma'in, dan sahabatnya semualah. Wa ba'du, dan selepas daripada itu, ba'du ni kalau duk sore dia ba'du, amma ba'du, baca gitu, wa ba'du, dan kama dia pada itu, mana amma ba'du. Amma ba'du tu asal dia mahma yakum min syai'in. Dalam bahasa Arab ni mahma yakum min syai'in. Barang apa sahaja selepas pada itu. Apa makna ba'du? Ai ba'dal basmalah walhamdalah. Apa basmalah? Walhamdalah. Ini orang panggil istilahat, istilah-istilah.
Lalu kita ngaji tu boleh tanda taruh. Basmalah tu iaitu qaulu bismillahirrahmanirrahim, iaitu kata bismillahirrahmanirrahim tu orang panggil basmalah. Basmalah ni dalam sudut ilmu sarah panggil ilmu ismun manhut, isim yang dipahatkan. Apa maksud isim yang dipahatkan? Mana isim yang banyak kalimah kita dipendekkan. Iktisarul kalimatin fa akthar ila kalimatin wahidah. Kita pendekkan beberapa kalimah kepada kalimah yang satu. Bismillahirrahmanirrahim kita kata basmalah. Dah, wa ba'du ay ba'dal basmalah wal hamdalah. Hamdalah kata alhamdulillahirabbil alamin. Tu. Nah, jadi kita kata bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin. Supaya juga kita hauqalah, kata la haula wala quwwata illa billahil azim. Hayy alal falah, hayy alal salah, hayy alal falah. Jadi tu kelimah-kelimah diguna untuk apa panggil dalam ilmu lah, dalam ilmu mustalahat, istilah-istilah. Kita kena tahu. Tu makna wa ba'du. Wa tu ganti pada amma, ai amma ba'du. Asal makna lagu tu. Kalau wa ba'du jumpa gak mana asal amma ba'du. Asal ma ba'du ai mahma yakum min syai'in. Dah. Makna lagu tu. Ba'du duduk sore ya, duduk sore ba'du. Kalau ada kelimah belakang ba'da. Macam gitu. Lepas tu mahma yakum min syai'in ni syarat. Dia jadi syarat. Fa inna ya kena ada fa. Dah, ada apa lah kita royak gitu. Ya tahu fa kita tak ada penting mana nak dengar. Fa innal tijah alladhi yajibu 'ala al-muslim intilaqu ilaih. Maka sungguhnya ittijah. Dah. Maka sungguhnya jihah atau pihak hadap yang arah tuju lah. Ittijah arah tuju. Nah, alladhi yajibu 'alal muslimin tilaqu ilaih. Nah, arah tuju yang wajib di atas orang Islam lintilaku ilaih, berpindah kepada, pergi kepadanya. Wal aqidatus sahihah, ya akidah yang sahih. Nah, kita kena cari akidah yang sahihah. Pegangnya akidah ni. Pegangnya yang sahihah. Sebab apa? Sebab ada akidah muzayyafah. Akidah fasidah. Akidah tak betul. Akidah rusak. Dah. Sebab tu kita beringat tu. Dah. Supaya akidah kita pegang serupa Tuhan dengan makhluk. Tuhan duduk dalam langit misal. Nah, dan apa ni, tak pegang Tuhan saat ni tu berjisim, berjirim, maka semua kita kena ingat bahawa orang panggil dalam Islam ni, nah, dalam Islam ni nak ayat, mari akidah pegangnya Islam ni tak semula dah pasal gambar-gambar tu. Akidah gambar, ada gambar, ada apa tu, dia tak se rupa betul tok kong berala, dia tak semula cek tanarum. Dah, maqasid akidah Islamiyah je lagu tu. Sebab tu dalam Islam ni tu, dah, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dia tolak semua tu, dia tolak semua perkara-perkara hak pesen ni. Kerana Islam ni tak semula dah sembah rupa, sembah bala, sembah pesen rupa betul tok kong semua, dia tak ada rupa gambar-gambar, dia tak ada mula, tak ada. Dia tak ada. Dalam Islam mari lagu tu dah. Kena we tahu kata cik tanarum. Dalam Islam tu tak ada benda-benda lagu tu. Kalau lah ada setengah-setengah ni tu hidup gambar benda ni makna kata bercanggah dengan maqasid akidah Islam. Contoh kita kata supaya dengan akidah Wahabi, contoh sudah saudara-saudara kita Wahabi ni nak condong kot tu nak condong kot tu. Pasal condong, pasal orang panggil nak
Memanglah dia nak ngaku kata kita ni nak pergi atas Tuhan serupa, tak ada dia ngaku surah apa. Nah. Dia mau duk kata fuak ni duk pergi atas Tuhan. Nah. Bismillah. Duk kata kita ni serupa Tuhan makhluk. Dia duk pergi atas fuak mung duk telitah aku tu, tengok sedap mulut. Tapi kita nak ayat yang sebenarnya. Dah. Iaitu ya royak ya kata tak ada. Tak mensupa tapi benda hak ia duk pegang, duk buat sana kut zahir sana hadap kut tu. Hadap kut tu. Ngaku tak ngaku pun hadap kut tu juga. Ada apa? Tak kau tak ada kau tu bila jumpa tak ada tangan tak boleh kita kena pergi kata ada tangan. Dia pergi kata tangan makna kau terak orang tak kena salah kata. Ayat kau tu lalu kena pergi ada tangan. Tangan hakikatan hakikat lalu dah. Mata hakikatan hakikat. Dah. Muka hakikatan hakikat. Jadi hadap gikuk orang panggil nak ui jadi nampak rupa. Maka lek selah tu cik tanarum, lek selah tu jom hari tu nak nafi mula benda-benda lagu tu tak ada mula. Sebab tu kita ni Tuhan sebut alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang beriman perkara tak nampak. Kita tak telitah mula, kita percaya maka itu iman. Kalau nampak tak pelak-pa. Faham hidup kata pula. Kalau Tuhan tak ada letak ada bawah tu kau apa semua ni. Nah, maka Tuhan tak ada bagi aku tu. Dia tak tahu makna tidak Tuhan bukan dalam alam luar. Makna tidak disifatkan Allah lagu tu. Tak boleh kita nak kecek lagu tu. Nak kecek Tuhan tah. Supaya kita ni. Atau Tuhan dalam langit. Atau luar langit. Tidak disifatkan Allah lagu tu. Kenapa tidak disifatkan? Tak boleh sebut lagu tu. Dah. Lepas tu, lagu mana surah Tuhan lah. Kerana dia ada cara dia lah tu Tuhan. Moga Tuhan kan. Dia tak serupa kita. Nah, tak boleh nak pergi lagu tu. Pahaya tu Tuhan sebut sendiri. Ar-Rahman Istawa. Nah, Tuhan sebut sendiri juga ayat lain. Was'il qaryah. Tuhan kata was'il qaryah. Tanya kampung. Tuhan sebut juga. Nah, tanya kampung boleh ke tanya kampung? Tak boleh. Tak boleh tanya kampung. Supaya tu lah. Tak ni pun supaya tu. Nah, sebab tu dalam Al-Quran ada majas, ada apa semua. Dan Tuhan tidak disifatkan kan. Tidak disifatkan kita nak tahu Tuhan beranak, Tuhan apa. Tidak disifatkan, tak boleh. Benda tak layak mula. Nak kata lagu tu tak boleh. Pokok kita kena faham lagu ni. Dan semua tak faham. Tak faham secara mendalam orang ni. Bila tak faham, dia boleh kacik belakang orang. Sepuluh raja panggil. Raja misal, ada seorang raja ni. Anak dia budak lagi, kecil lagi, halus lagi. Nah, apa kita kata? Raja, apa ni? Kadang-kadang raja tu sendiri rendah ya. Kata raja yang apa ni maha tinggi misal. Raja ni, sungguh kata dia rendah, tapi kita tidak disifatkan kata raja tu rendah. Kadang-kadang raja tu halus ya. Tapi kita nak ayat tu. Raja yang kecil. Kita boleh kecil aku. Tu makna tidak disifatkan. Kenapa ya? Tidak disifatkan aku tu. Dah, tak boleh kita nak sifat aku tu. Lepas Tuhan lebih lagi. Tidak disifatkan Tuhan nak tahu Tuhan. Dah. Duduk atas. Supaya kita hakikat, supaya kita atas. Ada bawah, ada apa semua. Maka itu adalah bawa pada menserupa ke Tuhan dengan makhluk. Lagu tu bila. Sebab tu ulama tanggung makna dia tu makna lain. Tu huwal aqidatu sahihah, akidah yang sahih kita kena belajar. Akidah yang sahih. Takut ke apa? Takut. Mari akidah fasidah. Akidah fasid. Lain kita kena ingat akidah. Akidah pegangan Wahabi ni, dan ingat kerana Wahabi ni dan akidah dia tu fasidah, rusak.
Kenapa? Karena dia pergi zahir dan sebagainya. Sebab tu kita nampak problem banyak dia. Panha belaka, sang panha banyak. Lani hama lu Allah, yang menetai sungguh-sungguh orang panggil. Allahu Akbar. Ni orang panggil nyakit. Dah. Astagfirullahalazim. Mohon maaflah pada saudara-saudara kita Wahabi. Tanah ayat tu. Cara neukit, cara mikir saat itu bermasalah. Ada panhadal, problem, ada masalah. Dah. Jadi masalah belaka. Tengok. Masalah ni hidup mana pun jadi lagu tu. Nak ayat tu manhaj, cara mikir tu pun tak betul. Yang dua manhaj dan metodologi saat ni tu pun selera. Dah produk palitapan tu baik mari jadi baik tu belaka. Maka itu tanda kata ada masalah manhaj tu. Karena hak dulu-dulu bukan lagu tu dak. Dah manhaj ni ada panha. Dah. Sebab tu kita nak jaga pada akidah. Hak tak tahu. Nak pada akidah sahihah. Nah, kita ngaji apa ni? Allati biha najaa kullu muslim. Nah, min khurafatish syirik. Hak yang dengannya selamat orang-orang Islam pada khurafat karut-karut syirik. Terus orang syirik dengan Allah Subhanahu wa taala. Dah. Khurafat syirik dia percaya benda tak tukar lu. Banyak benda-benda khurafat saat itu. Benda-benda khurafat. Benda karut-karut. Man tamassaka biha najah. Siapa berpegang dengannya, dengan akidah sahihah ni najah, dia selamat. Wa anja, dan menyelamatkan orang lain. Wa man tarakaha, dan siapa tinggal. Halaka wa ahlaka, binasa ia dan membinasakan orang lain. Dah. Kalau kita pegang ni, pegang akidah tu kok, buat selamat kita semua dunia akhirat. Nah, cara hidup kita, molek apa semua. Dah. Lah ni kau pakak duk balah orang kita puasa pening tengok. Pakak duk cicir muku, pakak duk kata muku, pakak duk yuk sama sendiri ke apa semua tu bukan lah tu. Dah jadi balah lah. Dulu ni khilaf. Khilaf pendapat di situ lah ni dibalah lah. Maka balah ni al-khilaf syarh balah tak online lah. Jadi tak online. Kita bukan nak murid sangat Wahabi ni dah. Jangan duk kata kau nak mengajar apa? Nak ayat tu mauluk 1000 kali salah. Tak betul, tak apa. Tu bit nah kata tak ada. Sudah, jangan duk kata udah. Dah. Balik kita ni mauluk kita kata boleh. Lepas tu sudahlah. Ni kau menetai besar-besar lah. Sakut pak dengan mauluk. Wahia awwalu maghrusin yambutu anhu imanun billahi ta'ala wa yaqinun bima jaa bihi khatamul mursalin wa yazdadu biqalbil mu'mini imanuhu wa yatahammasu fi islamuhu. Dan ia akidah ni awal-awal kalau kita semai atau kita tanam yang tumbuh daripadanya beriman pada Allah. Yakin dengan barang datang dengannya oleh nabi-nabi dan bertambah di hati mukmin tu iman dan sungguh padanya Islam. Akidah ni bila kita belajar sungguhnya dia tumbuh iman saat itu. Tumbuh iman dia yakin sungguh. Lepas tu bertambah iman sungguh Islam saat itu. Sebab tu kita kena jadi molek lah, tak tu lah. Kena mengaji, kena gapo semua. Ni banyak lagi ni. Ni mukadimah tak habis lagi. Banyak lagi. Tapi kita ngaji rai-rai tak apa lah. Lepas mukadimah masuk tarikh, email, gapo makna email, apa banyak. Kita 800 muka. Dah banyak benda, faedah boleh favorit kita ngaji lah. InsyaAllah hari-hari kita tambah ilmu. Banyak saja dulu. Wallahualam. Nak tengok gapo yang mau tanya. Yang mau tulis gapo hati.
Biar nak khairat tu boleh weh, nak khairat tu fakir miskin dan muallafati qulubuhum, muallaf. Rian rai chop fan ka ha bo terima kasih Kak Cik tu wan kita เรื่องให้ร้ายคนอื่นโต้ตอบด่าทอพูดจาหยาบคายไม่มีอัคละอัสตัฆฟิรุลลอฮ์Memang tak nampak. Oh, dah. Balik molek. Tu imam นำละหมาดแต่มะมุมรู้สึกไม่ค่อยแน่ใจว่าอิหมัมทำรุกุนละหมาดถูกต้องทุกรุกุนจะถามว่าการละหมาดของอิหมัมถือว่าเป็นอย่างไรและการละหมาดของมะมุมถือว่าอย่างไร Dah. Kita ni duk wasawawih tu rukun tu imam di tu imam. Dah duk wasawawih. Dah. Duk wasawawih kata tu imam wasa tak tuman. Dah. Ya gini dia panggil dah. Tu imam ni biasa rukun dia buat belaka kerana rukun ni 13 tu dia kena buat belaka ke. Pertamanya kena takbiratul ihram. Yang keduanya kena niat. Yang tiganya kena qiyam. Yang keempat kena baca Fatihah. Yang kelima kena rokok. Yang keenam kena i'tidal. Yang tujuh kena sujud. Yang ke-8 di antara dua sujud. Yang 9-nya itu kena sujud yang kedua. Yang 10-nya iaitu kena tahiyyah. Yang 11-nya kena tasyahud, kena selawat Nabi sallallahu alaihi wasallam, salam. 13 semua tu jawab belaka. Dan kita yakin kita jawab belaka tak apa dah tu. Cuma kadang-kadang kita rasa kata dia saat ni tu buat sempurna ke tak. Contohnya tempat duk makan, buat rusak semaya dan sebagainya, ialah tak tamak ninah bagi misalnya duk syok tentang masalah baca Fatihah baca kena ke tak kena. Fatihah saat ni kita tak ada duk wajib kita kena pergi kata ya baca kena. Kalau kita pergi kata ya tak kena, kita tak boleh turut mula lagi. Tu kaedah tiga ni. Dan yang keduanya iaitu kita kena pergi kata yang sempurna rukun-rukun semua. Kalau kita pergi kata tak sempurna, tak sah kita tak boleh turut ya. Tu kaedah dia. Sebab tu bila kita semaya turut seorang, tak boleh lah kita nak berasa gitu gini tu. Kalau kita berasa gitu gini, tak boleh turut. Tu kaedah dia. Pas kita duk syok sahaja ya rasa gitu tak boleh. Kerana ya tak ada apa insya-Allah. Baca saat ni tu ya sikit ya. So, baca Fatihah ni iaitu kita baca beza ya kena tubik makhraj betul. Makhraj betul tu ya beza ha dengan ha, qaf dengan kaf, a dengan a, dan hamzah dengan ain. Ya lagu tu ya. Lepas tu tajwid baris kena. Lepas tu pun ada pun tak panjang pandok tu tak ada panjang, tak ada pandok tak. Apa ni? Tak ada siapa panjang mengikut tak apa tu. Tajwid tu. Dengung tak dengung tu tak apa. Tu dah. Insya-Allah tak apa kita turut. Kita turutlah. Ya jadi tu email tu semaya sudahlah. Bila kita semaya ke tak ada apa. Dah itu saja hari ini insya-Allah kerana kita nak pergi ngajar rissalah kita. Ngajar secik. Ngajar akhlak Nabi lah bulan Maulidur Rasul. Maka kita kaji akhlak Nabi insya-Allah. Banyak saja hari ini. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.